Nanti boleh tengok revision. Okey, contoh 13 ni berkait dengan contoh pemurataan, strategi pemurataan. Strategi pemurataan, dia nak bandingkan antara melabur sekaligus. Ni melabur ni maknanya dia beli saham lah. Okey. Dengan melabur melabur dengan strategi pemurataan. Okey. Okey, jadi dengan kos, kos pelaburan jumlah yang asal tu, prinsipal dia 12,000, dia boleh untung lagi dengan menggunakan strategi pemurataan. Okey, kita tengok contoh 13. Dua orang pelabur yang melabur dengan cara yang berbeza. Okey, kita ada Puan Esther Wong dengan Puan Linda. Okey. Puan Esther Wong dia mempunyai RM20,000, ingin melabur saham dalam saham mengikut bulan-bulan. Ini bulan-bulan. Jadi bila ikut bulan-bulan ni, dia guna strategi pemurataan. Okey. Pemurataan dalam amount yang sama. 20,000 bagi 12 lah setiap bulan tu. Okey. Nah, Puan Linda pula dia ada 20,000 juga. Dia nak melabur sekaligus. Beli saham sekaligus. Dengan harga RM2 seunit. Okey. Yang ni kalau strategi pemurataan ni, strategi pemurataan dia harga saham dia berubah-ubah seunit. Okey. Kita tengok. Kemudian ada Puan Esther Wong mengikut bulan-bulan. Esther Wong ni dia beli Januari RM2. Okey. Mac RM1.8, untung dah dia. Mei RM1.60. Ogos naik sikit. Disember sama. Okey. Jadi kita nak tengok macam mana kos purata seunit dan jumlah saham yang dimiliki oleh Puan Linda dan Puan Esther Wong. Okey, kita tengok yang pertama. Jumlah saham dia. Saham dia ada berapa? Dia ada RM20,000. Puan Linda ni dia beli harga tetap. Ni harga tetap ni. Okey, seunit saham harga tetap. Yang ni dalam amount yang sama, harga saham dia harga berubah-ubah. Okey, berubah. Okey, jadi kita tengok Puan Linda dulu. RM20,000, jumlah saham dia ialah RM20,000 modal bahagi dengan seunit, dapatlah RM10,000 unit saham. Jadi kos purata dia RM20,000, kalau bagi dengan RM10,000 saham, kita dapat dia RM2. Seperti yang dia beli dengan harga RM2 tu lah. Okey. Kemudian kita tengok Esther Wong pula. Januari, Mac, Mei, Ogos, Disember. Jumlah pelaburan dia bagi 5 bulan ni, dia ada RM20,000 juga. Jadi setiap bulan dia ambil RM4,000. Okey. Bulan Januari dia dapat 2,000 unit. Okey, 2,000 unit. Okey. Kemudian harga bulan Mac turun RM1.8, dia dapat harga 2,222 unit. Okey, semakin banyaklah unit saham dia. Harga seunit pada bulan Mei pula semakin menurun. Harga saham tu turun. Dia beli lagi dengan harga RM4,000 juga. Unit saham dia dapat banyaklah. Okey. Darab je RM4,000 dah bahagi dengan 2. Darab pula. RM4,000 bagi seunit. Okey. Jadi RM4,000 bagi 2 dapat RM2,000 unit. Okey, dan seterusnya lah. Dapat 194 dan 2,000 akhirnya. Jadi bilangan semua sekali unit saham dia boleh sebanyak ini. Okey.
10,626 unit saham. Okey. Jumlah pelaburan dia 20,000 juga. Sama macam tadi. Jadi kita tengok kos purata dia berapa ni. Ini kos purata dapat RM2. Yang ni kos purata dia kita bila 20,000 jumlah prinsipal bagi dengan bilangan unit. Kos purata dia ialah RM1.88. Jadi sepatutnya untungnya tu lagi lah. Okay. Yang ni RM2. Yang ni RM1.88. Jadi dia dapat unit saham yang lebih banyak. Jadi kita nak tengok unit saham yang lebih banyak ni, Puan Esther lah lebih banyak lagi. Bila dijual balik, lebih untung dia lah. Kalau Puan Linda tadi dia jual balik, dia ada 10,000 je. Dijual balik dengan harga semasa tu tak seuntung kita buat pemurataan ni bulan-bulan. Puan Esther Wong merupakan pelabur yang bijak. Kita buat justifikasi ni, siapa pelabur yang bijak. Okay, jadi dengan strategi pemurataan ni, dia akan menjadikan kita pelabur yang bijak lah. Kita boleh beli saham bila saham tu rendah. Harga seunit tu rendah, kita beli. Jual harga mahal. Okay. Jadi strategi pemurataan ni ialah yang terbaik. Guna dia untuk bantu dia mendapat nilai unit saham yang lebih banyak lah. Okay. Itu kita tengok kelebihan strategi pemerataan bagi pelabur tu. Yang pertama, awak boleh salin yang ni. Membantu mengambil kesempatan daripada perubahan harga seunit. Bulan ni RM2, bulan depan dia saham jatuh, kita beli banyak tu juga, dapat banyak, untung lagi. Kemudian kalau kita guna kaedah ni, strategi pemerataan ni, tidak dipengaruhi oleh emosi. Dia berubah-ubah, jadi kalau beli sekaligus tu, Allah, harga turun ruginya, emosi je tu. Kalau beli ikut ni, ikut turun naik bulan-bulan, lagi untung. Mengurangkan risiko kerugian. Okey. Apakah yang anda faham tentang strategi pemerataan dalam pembelian saham? Okey, seperti yang diceritakan di atas lah. Berikut ialah dua orang pelabur melabur dengan cara berbeza. Pelabur satu, Cik Derek melabur RM24,000 secara sekaligus, RM2 sesaham. Pelabur kedua, Sulaiman, RM24,000 juga secara berkala dan konsisten sebanyak RM2,000 setiap bulan. Beli saham warisan. Okey, RM2,000. Okey. Jadi kalau pelabur dua ni, dia untung lagi lah. Sebab pada Februari harga saham seunit tu dia jatuh. Tu jatuh lagi. Untung ni. Beli bulan-bulan. Okey. RM1.6%, RM1.7%, RM1.8%. Dia beli dengan harga murah. Jual mahal. Okay. Jadi kita tengok yang mana buat pengiraan tu serupa dengan contoh di atas. Contoh 13 tadi. Puan Esther dengan Puan Linda tadi. Okay. Jadi yang ni awak boleh buat lah. Uji minda ni telah buat. Okey, kita tengok seterusnya. Mana ni? Tak ada lah. Tu dia. Okey, macam mana kita nak selesaikan masalah berkaitan dengan simpanan dan pelaburan? Simpanan dan pelaburan ni, macam mana kita settlekan dia? Okey. Dalam buku teks awak tengok. Okey. Contoh 14. Cik Zaidi dan Cik Leong dan Cik Navin, 3 orang. 3 orang pelabur ni. Okey. Dia bersara masing-masing menerima wang persaraan dan syarat daripada syarikat
sebanyak RM400,000 seorang. Mereka bertiga melakukan pelaburan menggunakan cara pelaburan yang berbeza. Siapa pelabur yang bijak? Okey. Cik Zaidi, dia beli rumah pasofuri sekos sederhana kajang bernilai RM150,000. Kemudian diuri sewa RM800 sebulan. Wang selebihnya disimpan dalam simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Itu Encik Zaidi. Kita tengok siapa yang bijak ni lah. Cik Leong pula, dia melabur RM400,000 dalam syarikat manis. Dia uri RM400,000 semua tu. Sekaligus ni, dia beli saham berharga RM2,000 seunit. Pada tahun tersebut, syarikat itu mengesahkan dividen sebanyak 8%. Okey. Sekaligus untung pun dengan harga RM2,000 seunit lah. Okey. Cik Navin, dia simpan RM200,000 separuh. Okey, dalam akaun simpanan. Kadar faedah 1% setahun dan baki dia dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Okey, kita tengok yang tiga orang ni. Cara melabur yang berbeza. Siapa yang untung? Siapa yang untung sikit, siapa untung banyak. Okey. Cik Zaidi tadi beli flat. Dia beli flat, tahap risiko dia. Jadi kita nak melabur ni kita kena tengok tahap risiko, kita kena tengok pulangan atas pelaburan dan kecairan. Kita belajar semua tu lah. Okey, tahap risiko bagi hartanah dan simpanan tetap adalah rendah. Okey, risiko dia rendah kalau kita beli benda gini lah. Selamat. Pulangan, okey, dia bagi sewa Cik Zaidi tadi, flat dia tu 800 sebulan. Jadi setahun 12 bulan dapat 9,600. Okey. Kemudian dia simpan pula dalam faedah simpanan. Faedah simpanan dia ada ROI lah. Okey. 4% darab dengan RM250. Dia dapat pula faedah RM10,000 setahun. Okey. Tadi dia simpan lah. Dia simpan dalam simpanan tetap. Okey, 4% tahun. Jadi nilai pulangan pelaburan dia tu, dia ada dua tu adalah untuk ROI ni. Dia ada untung daripada sewa campur dengan untung faedah simpanan jadi 19,600 lah. Bahagi per dengan ROI ni macam peratus lah. Dia bagi dengan asal dia ada RM400,000 darab dengan 100%. Jadi nilai pulangan pelaburan return of interest dia dapat 4.9%. Kecairan, simpanan mudah dijadikan tunai manakala hartanah mengambil masa untuk dijual. Okey. Simpanan mudah, kalau hartanah ni ambil masa lah. Siapa nak beli baru ada lah. Mungkin setahun, mungkin sebulan. Okey. Itu yang keuntungan oleh Cik Zaidi. Dia dapat ROI dia 4.9%. ROI ni ulangan keuntungan daripada modal asal selama tempoh setahun. Cik Leong. Okey, Cik Leong ni dia apa tadi? Dia labur sekaligus lah. RM2 sesaham dapat dividen 8%. Okey, kita tengok siapa yang dapat banyak. Okey. Jadi tahap risiko ni tinggi lah. Syarikat manis ni. Kita melabur situ tahap risiko dia tinggi. Untung beres, tak untung kiung. Okey, menerima dividen dan bonus bergantung pada prestasi syarikat yang dilabur. Jadi jika dia jual saham, belum pasti beliau akan dapat menjual saham tersebut. Belum pasti dia dapat jual saham tersebut. Mana tadi? Okey. Tengok kedok ni.
Dengar tak? Nah. Adakah awak dengar? Dengar? Dengar. Dapat boleh. Okey. Saya sambung balik Okey. Saya sambung balik. Tadi Encik Zaidi, ini Encik Leong lah. Okey. Encik Leong pula mana? Tinggal sekejap. Okey. Dia bab 3 ni dia banyak isi macam ni sikit. Jadi kita kena dengar dululah. Bab 3 minggu ni boleh habis kot kita buat. Okey, jadi Encik Leong dia dapat dividen gantung pada prestasi syarikat. Untung dapat untung banyak, untung sikit dapat sikit. Okey. Jadi dia punya dia bergantung pada ekonomi lah, gantung ekonomi dan prestasi syarikat. Jadi dividen kita cara duduhan dividen dia dapat 8%. Okey, syarikat tu janji pada dia 8% dapat. Okey, dia bagi 8%, kita kira dapat 32,000. Dah selepas tahun sekurang-kurangnya 32,000 dia dapat untuk setahun. Jadi 32,000 ni daripada hasil labur dia tu bahagi dengan duit asal yang melabur, dia dapat 8%. Cik Leong ni dapat 8%. Okey, Cik Navin pula. Pulangan dia simpan duit, faedah simpanan dia dapat 1%. Okey, maknanya kalau dia simpan 200,000 dalam bank, dia dapat 2,000 untuk setahun. Kalau dia guna faedah simpanan tetap, 4% darab dengan 200,000 dapat 8,000 kat situ. Okey. Jadi semua sekali jumlah dia ialah 8 campur 2, 10,000. ROI dia 10,000 bagi dengan 400. Hak risiko dia adalah rendah. Dapat 2.5%. Yang kalau Encik Leong ni hak risiko dia tinggi. Sebab tu ROI dia pun tinggi. Okey. Kalau untung, kalau rugi tutup kedai habis. Jadi mana selamatlah. Okey. Jadi kita tengok sini Encik Leong dia paling melabur paling bijak. Pulangan ROI dia tinggi. Tapi risiko dia juga tinggi. Okey. Jadi kita tengok Cik Zaidi, Cik Leong dengan Cik Navin ni dia guna modal yang sama, 400,000. Jadi keberkesanan pelaburan dia juga berbeza-beza banding dengan jumlah pulangan pada tahun tersebut. Okey. Jadi kita nak buat mana bereslah. Ikut yang mana yang rasa berani buat macam Cik Leong. Kalau nak selamat buat macam Cik Zaidi ataupun Cik Navin. Okey. Antara Cik Navin dengan ni yang mana untung 2.5% dengan 4.9%. Dua-dua ni tahap risiko rendah dua-dua ni Okey, jalan selamat. Buat macam Cik Zaidi. Okey. Kalau ada PT lah. Esok-esok kerja dapat duit KWSP boleh lah simpan macam tu. Okey. Kita tengok pukul berapa dah ni Sekarang dah pukul 11.30. Okey. Perusahaan pada muka surat 73, perusahaan kredit hutang tu kita buat lain kali. Kita tengok uji minda 3.1F.
3.1F. Jadi uji minda ni kita tengok 1, 2, 3 masuk ruang peranan. Okey, saya nak awak buat dulu yang ni. Uji minda 3.1F. Sila buat. Ini 13F dan 6. Jadi kelas akan datang kita akan bincang sama-sama nombor 1 dan nombor 2 ni. Sebelum kita masuk ke bab yang seterusnya. Esok kelas saya pagi tu. Kelas saya pagi pukul 7.40. Mau tidur lagi. Mau tidur kita tak lagi masa ni. Esok pagi pukul 7.40 hinggalah pukul 8.40. Okey, cubalah. Cuba bangun kelas saya masuk pukul 8 8 hingga 9. 7.40 tu awak tak bangun juga. Okey. Jadi saya punya kelas setakat ni dulu. Esok kita akan bincang uji minda tu dan soalan 3.1F. Okey. Okey. Assalamualaikum. Mana mute soalan. Macam mana? Nampak tak ni mungkin bagi kau ni. Tak apa ni.